KPM. Okey, so macam ni. Okey. 30.01. Okey, kita ukur lagi sekali. Okey. Ni rasanya betul ni. Hai Sean. Oh, hai cikgu. Kamu buat apa tu? Tengah ukur lah cikgu. Oh, kamu mengukur. Cikgu. Sean, saya rasa cara kamu buat pengukuran tu salah. Salah cikgu? Ya, salah. Apa cara yang betul? Tapi sebelum tu, apa kata kita tengok video profil cikgu? Okey. Itulah dia profil cikgu-cikgu kita pada hari ini, iaitu Cikgu Mazir dan Cikgu Izzat. Hai cikgu, selamat petang, selamat hari. Okey, baiklah cikgu, sebelum kita teruskan, apa kata kita amalkan SOP di atas meja tu ada kan hand sanitizer ataupun gel pembasmi kuman. Seperti anda tahu, pada masa ini kita kena betul-betul jagalah SOP dan kita kena sentiasa ikut SOP. Saya ambil juga cikgu. Okey, saya pun kena amalkan lah. Dan seperti yang anda nampak, jarak di antara saya dengan cikgu dan cikgu dengan cikgu tu memang lebih daripada 1 meter. Baiklah cikgu, sebelum kita mulakan, boleh tak cikgu kenalkan diri cikgu lagi sekali? Kita mulakan dengan Cikgu Mazir, cikgu. Silakan. Assalamualaikum dan selamat petang. Nama saya Ahmad Mazir bin Halim. Mengajar di Kolej Vocational Pasir Gudang, Johor dalam bidang teknologi marine. Okey, terima kasih cikgu. Dan Cikgu Izzat. Ya, Assalamualaikum. Hai Sean, nama saya Muhammad Izzat. Saya juga tenaga pengajar di Kolej Vocational Pasir Gudang. Okey cikgu, sebenarnya saya nak tanya cikgu, apa cara yang betul untuk mengukur sebenarnya cikgu? Itulah. Sebenarnya cara-cara nak mengukur ni dia perlukan pengetahuan yang lebih mendalam lagi lah. Sebab kita perlu tahu apa alat nak guna, kemudian fungsi alat tu, kemudian komponen apa kita nak ukur. Jadi selepas ni kami akan tunjuklah cara yang betul. Itulah yang kita akan belajar ini. Itulah yang kita akan belajar hari ini, iaitu cara pengukuran. Baiklah cikgu, sebelum kita pergi dengan lebih mendalam lagi, apa kata kita berehat seketika dan kembali semula ke Mahir di Didik TV KPM. KPM. Kembali semula ke Mahir di Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu Mazir dan juga Cikgu Izzat. Untuk subjek kita pada hari ini iaitu penyelenggaraan enjin marine. Topiknya adalah pengukuran. Baiklah cikgu, jom kita mulakan. Silakan cikgu. Okey. Hari ini kita akan membuat topik pengukuran pada enjin block. Ya. Pada crankshaft dan pada piston. Piston yang mana satu cikgu? Piston yang ni. Yang itu. Okey. Sebelum kita membuat pengukuran, lebih eloklah kita mengenal alat-alat yang untuk kita buat pengukuran. Silakan Cikgu Izzat. Okey. Untuk pengukuran ni Sean, kita ada beberapa alat yang kita gunakan sesuai kepada komponen-komponen yang disebut tadi itulah. Okey, sebagai contoh kita ada kat sini yang pertama sekali adalah angkut vernier ataupun vernier caliper. Okey. Ini vernier caliper yang ini digunakan nanti kita tengok. Saya akan ditunjukkan di PowerPoint. Okey, seterusnya adalah alat micrometer. Yang tadi Sean pegang tadi tu. Ini adalah micrometer. Nama dia micrometer. Okey, kemudian kita ada juga tolok dial untuk silinder ataupun bore gauge. Kita panggil bore gauge. Okey. Kemudian kita ada juga feeler gauge. Yang ini dia panggil feeler gauge. Dia ada macam bilah-bilah ini. Okey. Cikgu ni tak tunjukkan lama sikit kat kamera. Takut penonton di rumah tak sempat. Itu ini adalah feeler gauge. Yes. Okey, seterusnya adalah kita ada juga alat pemuka ring. Okey, jadi panggil untuk piston, set ring. Kita buka ini. Kemudian
ring kompresor ataupun pemampat ring pada piston lah. Ya. Okay, sebab kalau kita lihat pada piston ni dia ada ring ni. Ya. Ring ni bila kita cabut dia akan terbuka sedikit. Oh. Jadi kita perlu masukkan dia ke dalam ni sebelum untuk dimasukkan ke dalam silinder. Oh, bagi nak mampatkan supaya dia Mampatkan muat ring ke tu dalam. baru dia boleh masuk dalam tersebut. silinder. Okey. Okey, jadi itulah antara alat-alat yang kita akan gunakan untuk hari ini. Wow, okey. Apa lagi yang kita akan buat, Ego? Okey. Tapi sebelum nak gunakan alat tu, kita kena tahu juga alat ni macam mana fungsi dia. Betul. Kemudian apa komponen yang ada pada alat tu sendiri. Okey, Okey, yang ini saya akan tunjukkan melalui PowerPoint lah. Okey, Ego. So kita akan tengok dulu PowerPoint yang pertama. Kita nak tengok micrometer dahulu. Okey. Okey, kalau kita lihat di sini, ini adalah gambar raja untuk micrometer lah. Okey, micrometer ni digunakan untuk mengukur dimensi lurus, luar dan dalam sesuatu objek. Maksudnya dia nak tengok sama ada bulatan, diameter, luar ataupun dalam. Oh, okey. Dia ada dua jenis. Yang pertama micrometer luar dan juga micrometer dalam. Tapi yang kita akan guna pada hari ini adalah micrometer jenis micrometer luar lah. Okey. Ini saja yang kita guna. Kenapa dia dinamakan micrometer luar? Sebab dia mengukur Sebab dia dari nak mengukur yang luar, betul. Oh, betul. Okey. Jadi micrometer luar ni dia ada andas, spindle, sarung, kemudian ada skala bidal dan juga skala utama lah. Okey, yang ini adalah jenis digital. Yang ini, Cikgu? Yang itu. Ini. Silakan, Cikgu. Okey, ini adalah jenis analog. Biasanya saya akan ajar pada murid-murid yang jenis analog lah. Ya. Supaya dia lebih mudah faham. Kalau digital ni dia terus masuk dapat bacaan. Jadi tak orang kata tak adventure. Yalah, kita kena biar dia tahu yang basic dulu. Yang basic, yang asas dulu. Betul. Okey. Jadi untuk micrometer ni, macam mana nak baca dia? Okey, kat sini kita tengok. Alright, tengok gambar rajah yang pada yang belah kanan ni. Cara nak mengukur ataupun nak membaca micrometer ni, kita perlu tambahkan pada skala-skala tu. Okey. Kita lihat pada A, B dan C. Itu adalah skala dia lah. Okey, pada skala A tu, kita tengok dia ada bacaan 10 mm. 1 mm. Kemudian pada bacaan B 0.5 mm. Okey. Dan pada skala C 0.01 mm. 1, 0.5 dan 0.01. Jadi kita kena tambahkan dia. Okey. Bila kita dah mengukur, contoh. Dekat situ contoh dah ada lah. Okey. 10, 50, 10, 0.5 dengan 0.1. Sorry, yang ABC ni. Okey. ABC ni kita tak tahu ni bacaan dia ni. Okey. Kita tengok pada A. A tu kalau kita lihat pada senggat dia tu, yang garisan tu. Dia menunjuk pada 12. Ya, sebab dia lebih daripada 10. Dia dah lebih daripada 12 tu. Tengok betul-betul. Ya. 10, 11, 12. Ya. So 12 tu kita darabkan dengan 1. Sebab tadi saya cakap itu skala dia 1. Untuk A kan? Okey. So kita dapat 12 mm. Ya. Dan seterusnya B. B pula kita lihat dia dah melebihi pada senggat yang 12 tadi itulah. So kita tak tahu lagi dia 0.6 ke 0.7 ke. Sebab dia di antara, dia di antara 12 dengan 13 kan? Yes. Okey. So kita ambil saja 0.5 darabkan dengan 1 senggat. Ya. Okey, so kita akan dapat 0.5. Ya. Dan seterusnya bahagian C pula. Okey, yang C ni dia melintang. Yang tadi menegak kan? Yang ni melintang. Okey, yang melintang tu kita tengok mana yang senggat yang kena pada garisan skala utama tu. Ya. Okey, kalau dekat situ kita lihat dia 25 lah lebih kurang kan? 26 sorry. 26. 26. Sebab yang 25 tu yang panjang, yang pendek 25 tu yang panjang, yang pendek sikit 26. Ya. So 26 kita darabkan dengan 0.01, kita akan dapat 0.26. Okey. So dah dapat 3 bacaan tu, kita tambahkan dia, A tambah B tambah C, kita akan dapat 12.76. Oh, begitu. Jadi dia tak boleh ambil bacaan macam tu jelah. Dia kena tengok betul-betul setiap skala tu. Ya. Maknanya yang ni dia betul-betul mengukur secara tepat lah, Ego. Itu memang tepat. Alat yang kita guna ni, dia memang sangat jitu lah, sangat tepat. Okey, Sean. Kalau Sean nak tahu, untuk micrometer ni, dia adalah satu alat yang begitu jitu. Pasal ukuran dia yang paling minima, dia boleh ukur lah 0.01 mm. Ya, betul. Memang paling halus lah. Dia mm bukan cm MM, paling kecil. Tapi itu kira paling kecil lah. Okey, seterusnya Sean, kita nak tengok pula vernier caliper ataupun angkut vernier. Okey. Cik Mahdi nak terangkan? Okey. Yang ni adalah angkut vernier lah. Ya, Cikgu. Ini ada sebahagian, ini angkut vernier. Okey, kalau kita tengok pada gambar rajah yang telah disediakan, itu adalah nama-nama bahagian pada angkut vernier. Betul. Ya. Okey, angkut vernier ni terbagi pada 3 bahagian untuk pengukuran. 3 lagi. Dia ada 3 bahagian pengukuran. Okey, yang pertama dia ada rahang atas ni. Ya. Rahang atas ni ialah untuk pengukuran diameter luar. Luar, betul. Yang atas ni Yang belah atas ni untuk diameter luar, yang rahang bawah ni adalah untuk mengukur diameter dalam. Dan yang di hujung ni adalah mengukur kedalaman. Oh. Kita nak ukur dalam. Ya. Aha. Oh, boleh juga. Boleh. Okey.
pada vernier caliper ni ada 3 ukuran yang boleh dilakukan. Ya. Itu je Sean. Okey. Ah, Yang lain kena semua faham tak lah. kira tak betul lah itu kalau ada yang ya. lebih daripada 3. Ya. Okey. Dia mesti ada 3 ukuran pada. Okay, kalau kita tengok pada vernier caliper punya bacaan, tengok pada dia punya slide show. Okey. Okey, bacaan pada A. Kalau anda semua tengok pada A, bacaannya ialah 66. Kali setiap satu sengatan pada mikrometer belah atas tu ialah 1 mm, mewakili 1 mm. Okey. Yang bahagian atas Okey, bahagian atas dapat bacaannya ialah 66. Kita tengok 70 yang dibulatkan dengan warna merah tu. Itu adalah 66. Darab dengan 1 mm, jawapannya ialah 66 mm. Okey, cikgu. Yang kedua bacaan B. Bacaan pada B ialah 39 darab dengan 0.02 mm. Jawapannya ialah 39 tu kita dapat dari mana? Bacaan yang bawah. Bacaan yang bawah, vernier. Bacaan vernier. Okey. Yang bahagian B itu adalah bacaan vernier. Bahagian A itu adalah bacaan skala utama. Okey. Maknanya yang 39 tu adalah senggatan apabila kedua-dua senggatan tu berada dalam selari. Selari. Dia selari. Dan bacaan pada sengatan pada vernier adalah 0.02 mm. Ya. Itu paling rendah lah. Vernier. Dia tak boleh bandingkan dengan mikro. Mikro lagi jitu lah. Okey. Tengok bacaan dia yang tepat ialah 66.78 mm. Itu bacaan pada vernier caliper. Ya. Okey, baik Igu. Okey, seterusnya lepas tu kita kena tambah dua-dua lah Igu. Sama juga macam procedure mikrometer tadi. Cuma yang ini dia ada 2 skala saja. Ada skala utama dan skala vernier. Seperti yang Cikgu Mazir cakap tadi, memang dia bacaan dia lebih jitu sebab dia ada 3 yang mikrometer ada 3. So dia akan jadi lebih jitu lah. Okey, baiklah cikgu. Dan seterusnya kita nak tengok pula tolok dial gerek ataupun untuk bore gauge. Okey, bore gauge. Yang ini kita nak ukur pada bahagian silinder ni lah. Ya. Okey. Tolok dial gerek ini digunakan untuk mengukur diameter pada silinder piston macam saya cakap tadi. Okey, yang itu adalah komponen-komponen dia. Okey. Dekat sini nanti kita akan letakkan extension rod tu. Dan kita akan masukkan dia di dalam ni lah. Di dalam silinder ni. Kemudian apabila kita dah masukkan tu, dia akan bergerak ni. Dan akan ada bacaan pada tolok dial indicator ni. Dial indicator tu lah. Okey. Tapi yang ini hanya ada satu saja. Yang ini kita terus ambil direct bacaan dia. Tapi kita perlu buat zero setting dulu lah. Ataupun kita kena calibrate dia dulu. Okey. Itu saja untuk alat yang kita akan gunakan pada hari ini, Sean. Okey. So kita ada 3 alat tadi. Micrometer, vernier caliper dan juga tolok dial gerek ataupun bore gauge dial. Cikgu, saya nak tanya Cikgu berkaitan dengan tolok dial ataupun bore gauge. Yes. Yang tu kena tak berapa dalam Cikgu untuk mendapat. Okey, yang ini nanti kita akan tunjuklah waktu kita buat pengukuran. Sebab sekarang okey. dia akan ada pula nak guna itu. Dia ada cara dia pengukuran dia. Okey, baiklah Cikgu. Dan apakah bahagian yang kita akan gunakan ataupun apakah bahagian yang kita akan ukurkan nanti? Okey, komponen Cikgu mana? Okey, komponen-komponen yang kita akan buat pengukuran ialah pada blok enjin. Kalau pada teknologi marine, kalau enjin ni kecil lah biasanya enjin bot lah. Okey. Enjin bot lah. Kalau enjin kapal tu besar. Besar mana? Besar. Besar ni? Lagi besar? Lagi besar biasanya. Kalau enjin ni boleh muat Cikgu? Lagi besar. Lagi besar? Lagi besar. Maknanya kita tak boleh bawa masuk studio. Memang kita tak boleh. Yang ni sebagai contoh saya bawa. Blok enjin ni sama je macam blok enjin kereta sebenarnya. Sama je. Kita akan mengukur dia punya lubang silinder dia. Di mana lubang silinder dia adalah kedudukan piston di dalam. Okey. Selepas tu dah ukur lubang silinder ni dengan menggunakan bore gauge ni, kita akan mengukur pada crankshaft. Pada dia punya journal utama. Ni adalah journal utama. Main bearing. Dia punya main selepas kita buat pengukuran pada main ni, dia ada 2 pengukuran, kebujuran dan ketirusan. Ya, betul. Okey. Ada kebujuran dan ketirusan. Sama juga dengan silinder. Ada kebujuran dan ketirusan. Apa perbezaan tu? Apa maksud kebujuran? Apa maksud kebujuran tu maksudnya komponen ni kan dia berbentuk macam silinder. Okey, kalau kebujuran tu kita nak tengok dia punya bulatan. Kita tengok daripada satu side. Okey, contoh bulatan kita nak tengok dia bujur ke dia bulat. Itu kita panggil kebujuran. Contoh macam ni lah kalau macam dia silinder ni. Okey, silinder liner ni. Ini kita nak tengok kebujuran. Kalau kita ukur bacaan sini dengan bacaan sini lari banyak. Contoh dia nampak macam sini kecil, sini besar. So dia akan menjadi bentuk bujur lah sebenarnya. Bukan bulatan sebab bulatan dia sama je. Sepatutnya dia sama. Kalau lari pun sikit je lah. Okey, ketirusan pula kita nak tengok dia punya kan bentuk silinder. Okey, contoh kalau kita kat atas ni kita ukur, contohlah sini 20 mm.
bila tiba bawah jadi 15 mm. Kan dia jadi macam Dia mengecil. macam nak jadi kon. Itu kita panggil ketirusan. Okey, baik. Okey, dan akhir sekali kita akan membuat pengukuran pada piston lah. Pada piston ni kita pengukuran ialah dia punya size piston. Ya. Menggunakan vernier caliper je. Vernier caliper pun boleh guna, kita gunakan micrometer pun boleh pakai. Boleh lah. Boleh. Sama je. Kalau nak lagi tepat kita pakai Kalau makro. kalau nak tepat lagi kita gunakan micrometer. Sama juga. Ya. Ukur size piston sama juga atas dan bawah. Untuk nak tengok mengetahui yang dia ketirusan. Kejurusan dan juga kebujuran pun kita kena tengok. Betul, sama. Ya. Okey, tapi yang tu kita akan buat nanti Aigo. Ya, kita akan buat selepas nanti. ni. Okey, tapi sebelum tu saya nak tanya ya berkenaan dengan alat pengukuran tu yang tiga tu, angkut vernier, micrometer dan juga bore gauge ataupun tolok dial gerek. Gerek Aigo. Okey. So jadi maknanya ketiga-tiga alat pengukuran ni memang dia adalah untuk bahagian yang berbeza ataupun lebih kurang sama juga. Okey, contoh macam micrometer dan juga vernier caliper, kita boleh buat pengukuran pada silinder dan juga piston lah. Okey, tapi kalau yang ini, kita boleh gunakan dia hanya untuk silinder sahaja. Di bahagian dalam. Bahagian dalam saja. Kita tak boleh nak ukur piston, tak boleh nak ukur crankshaft. Itulah beza dia. Okey, kalau yang vernier dengan micrometer kita boleh buat pengukuran di silinder dan juga di piston dan juga di crankshaft sekali. Tiga-tiga boleh. Kecuali yang tolok gerek ni tak boleh. Dia memang khas untuk silinder. Okey, baiklah Itu cikgu. perbezaan dia. Seperti yang cikgu sebutkan tadi sebelum kita membuat apa-apa pengukuran pun kita kena letak setting ataupun kena setting dia kepada nak buat zero setting. Sean. Zero setting. Itu soalan yang bagus sekali, Sean. Terima kasih banyak-banyak. Okey, sebelum kita membuat apa-apa pengukuran pada bahagian-bahagian yang kita nak mengukur, contoh dia kita buat menggunakan micrometer. Micrometer ni satu alat yang cukup sensitif. Dia memang alat yang cukup sensitif, jaga daripada segi penjagaan dia. Dia tak boleh jatuh lah. Itu yang pertama. Jangan sekali-sekali jatuhkan dia. Kalau jatuh memang tak boleh guna dah. Rosak ataupun dia akan lari dalam bacaan dia tak boleh nak. Dia bacaan dia tak tepat. Sebab dia sensitif. Dia cukup sensitif. Okey. Untuk sebelum kita memulakan apa-apa pengukuran, kita akan membuat zero setting pada micrometer. Okey. Ini wajib. Pelajar ataupun yang menonton siri ini untuk siri ini, pastikan micrometer ni sebelum kita apa-apa kita buat kena buat zero setting dulu. Itu amat penting. Okey. Diorang kena tahulah cara-cara nak buat zero setting. Saya akan tunjuklah. Okey, cikgu. Cara untuk membuat zero setting. Yang ni adalah dia punya range. Okey. Ini dia punya jig lah. Jig. Okey. Okey, kita akan letakkan dia punya range, kita akan pusing pada dia punya bahagian sini. Okey, kalau di zoomkan kat sini boleh nampak. Kosong. Di mana angka kosong dengan skala utama tu tak tepat. Tak tepat. Kita akan gunakan jig, kita akan pusingkan. Saya akan laraskan dia punya ketepatan dia dulu. Di bahagian sana, Ego? Bahagian sini. Ya. Okey. Ini dinamakan zero setting. Kita nak tetapkan kosong dia tu. Kita nak pegang tetapkan sekejap, dia Ego, kosong. sebab kita nak pastikan kamera tu dapat zoom in kepada skala dia, Ego. Tu dia. So, maknanya bila dia dah sampai kosong ataupun sifar, maknanya dah okey dah, disetting dah lah boleh sebagai pakai. Itu dah zero setting. lah. Itu tepatlah tu. Okey. Kerana selepas kita buat yang ni, baru kita boleh buat pengukuran yang tepat pada alat-alat ataupun bahan-bahan yang kita nak buat pengukuran lah. Okey, cikgu. Apa yang akan berlaku sekiranya kita tak buat zero setting tersebut? Okey, kalau kita tidak membuat zero setting, bacaan yang kita ambil tak ikut spek. Pasal kita akan ambil bacaan pada, contohnya kita ambil bacaan pada crankshaft, kita akan banding dengan spek, ikut tak spek dia. Okey. Itu yang penting. Yalah. Kalau bacaan dia lagi, spek tak sama, nanti benda ni orang ni baca lain, orang ni baca lain. Ya. Tak sama. Betul. Nanti Nanti punya bahagian pun tak boleh digunakan sebab dia punya bacaan tu lain sikit. Okey. Baiklah cikgu, sebelum kita teruskan lagi, apa kata kita berehat seketika dan kembali semula ke Mahir di Direct TV KPM. Okey. Didik TV KPM.
Kembali semula ke Mahir di Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu Mazir dan Cikgu Izzat. Baiklah Cikgu, jom kita teruskan pengajaran kita Cikgu. Ya, boleh Sean. Apa yang kita akan buat sekarang Cikgu? Okey, hari ini saya akan tunjukkan cara pengukuran pada crankshaft pada jenis utama dulu. Oh okey. Jenis utama tu bagaimana Cikgu? Ia bahagian lurus ni. Kalau Sean tengok betul-betul betul-betul inilah jenis utama. Okey Cikgu. Kita akan buat pada jenis utama. Ini kita akan buat pengukuran pada ketirusan lah. Ketirusan, okey. Pada ketirusan. Ya. Okey, bacaan dia ialah sekarang 47. Bacaan A. 47. Bacaan A adalah 47 skala utama. Lepas tu yang belah skala bawah dia 0.50. 0.50. 0.50. Yes. Kita tambahkan terus Cikgu boleh? Boleh tambah tu Apa kita buat step dulu boleh? Kita buat langkah demi langkah. Langkah demi langkah. Supaya kita ni penonton kita, adik-adik yang ada di rumah semua dapat faham, dapat ikut sekali lah Cikgu. Boleh. Kalau macam tu. Saya tunjukkan sikit kat sinilah. Okey. Okey, tadi skala utama berapa Cikgu Mazir? 47. 47.00 mm Jangan lupa dia punya Jituan dia. Dia punya tu dah. Ya. Okey. Yang kedua ialah 0.50. Okey. 0.50. Bacaan kedua dia pada skala utama dan bacaan yang ketiga ialah 0.28. Okey. So yang ni kita perlu tambahlah kalau kita nak dapatkan bacaan sebenar dia. Okey, tetapi perlu diingat pada skala yang ketiga ni kita perlu darab dia dengan 0.02. Okey, so yang ini akan jadi Tambah je. ke cikgu dah tukar tadi? Dah tukar dah. Oh, dah tukar dah. Maafkan saya. Cikgu automatik dah tukar. Okey, so kita dah mudah kerja lah. Okey, so kita terus tambahkan saja semua. Kita akan dapat sini 8. Okey, 47.78 mm. Yang ini untuk yang pertama lah. Okey, 47.78. Okey cikgu, sebelum cikgu teruskan ya, mungkin cikgu boleh terangkan bagaimana cara yang betul untuk pegang dan juga cara yang betul untuk pusingkan dia punya. Okey, cara yang betul pegang micrometer lah di bahagian bawah ni. Okey. Oh, di bahagian yang ni tempat pegang dia. Oh, maknanya pada awal tadi saya pegang dengan salah lah itu. Tadi pegang salah. Okey. Daripada bingkai dia dan cara nak mengambil bacaan dia di hujung sini. Oh, bukan pegang sini Oh, bukan sini tu. Oh. Pada dia punya hujung sini, pada ratchet dia. Pasal dia sensitif. Dia sensitif pasal bacaan dia 0.01 kena ingat Ustaz. Wow. Bacaan dia cukup jitu. Maknanya kita kena berhati-hatilah semasa kita mengambil bacaan. Salah ambil bacaan ikut spek tak sama. Ya. Okey, lepas tu kita akan ambil bacaan yang kedua lah. Contoh dia kita akan ambil bacaan pada bahagian sini. Ada bunyi kan? Ada bunyi kan? Klik tu. Banyak 3 kali detik. Ya. Dia punya ratchet dan kita lock lah. Ya. Kita lockkan benda kelipan ni, kita ambil bacaan. Okey, Cikgu Izzat standby. Saya baca, Cikgu Izzat akan tulis lah. Dia punya bacaan dia berapa. Baik, Cikgu. Okey, sekarang ni bacaan dia lah 47. Sama macam tadi. Okey, kita boleh guna yang ni. Okey. Bacaan kedua dia pun sama juga. 0.50. Okey. Bacaan ketiga dia sama juga. Sama. Sama juga. Cikgu mungkin cikgu boleh tunjukkan kepada kamera yang ada di depan tu. Okey, ni. Kita boleh fokus kepada skala yang ada di sana. Cikgu pegang kejap, Cikgu. Okey, boleh. Okey. Terima kasih, Cikgu. Okey, sama. Makna bacaannya samalah macam yang pertama tadi, 47.78. Ya. Okay, so maksudnya kita punya connection ni masih elok lagi lah. Saiz dia masih sama, masih maintain. Maintain. Tapi kita tak tahu lagi yang seterusnya nanti kita perlu ukur jugalah. Kerana kita akan ukur setiap jenis utama ni lah. Kalau ikut pada crankshaft ni, dia ada 5. 1, 2, 3, 4 dan 5 jenis utama, kita kena ambil pengiraan dia. Okey, so sepatutnya kalau dia masih dalam keadaan yang elok, bermaksud bacaan untuk setiap bahagian tersebut adalah sama. Betul. Dia akan sama. Maksudnya tadi kalau 47.78 ya. Dan bacaan yang kedua tu pun 47.78. Dia bentuk dia samalah, silinder lah. Betul tak? Sebab kalau saya kata tadi, kalau dia bentuk dia berkurang, kalau contoh mula-mula 47.78, yang kedua 50 katakan. Dia jadi membesar kan? Macam itulah contoh. So yang tadi sama, so okey lah. Dia bentuk silinder lah. Tepat lah.
Tepatlah. Maksudnya dia ada plus minus lah bacaan dia. Ya. Dia ada plus minus bacaan dia. Kita akan ikut pada buku spek lah. Yalah. Kita ikut pada buku spek berapa bacaan yang dibenarkan. Okey. Kalau dia luar pada spek dia, mana crankshaft ni kita akan anggap dia rosak lah. Rosak lah. Ada yang tak kena lah itu. Ada yang tak kena. Dan kalau crankshaft macam enjin bot yang kecil ni, kita boleh pergi hantar di machine shop lah. Kita boleh potongkan dia balik pada ukuran yang kita nak lah. Okey. Baiklah cikgu, jom kita ukur pula bahagian ataupun komponen yang lain cikgu. Okey, kita akan komponen yang lain kita akan ukur pada bore gauge. Pada lubang silinder menggunakan silinder bore. Okey. Kita akan masukkan silinder bore ni, bore gauge ni di dalam lubang silinder. Okey, tapi sebelum tu saya nak tanya lagi sikit cara pegang dengan betul. Sini pegang dia. Okey, pegang yang hitam ni ini tempat pemegang dia. Bukan sini. Sini salah. Salah lah. Sini bacaan dia. Ikutkan saya tak dapat baca kan pasal saya mengadap sebelah sini, saya pusing sebelah sini. Okey. Nanti saya akan tunjuklah, okey. Kita akan buat setting 0 dulu pada bore gauge ni dulu. Kita akan letak, kita akan pusingkan bore gauge ni kiri dan kanan. Yang tengok mana last kali dia berhenti. Mana dia duduk tegak 90 darjah. Situlah dia punya kedudukan. Lepas tu pada bevel ni kita akan pusing pada kedudukan kosong. Kita akan tunjuk pada kamera lah. Okey, baik cikgu. Itu dia. Kosong. So dekat sana baru kita boleh ambil bacaan yang tepat. Baru kita dapat bacaan yang tepat. Okey. Okey, bacaan dia pada silinder ni ialah, kalau ikutkan dia punya bawah ni, dia punya pungkur ni adalah 65 mm. 65 mm. So, ini hanya ada satu skala aja, cikgu. Yang ini kita memang ambil direct saja. Direct, kita ambil direct saja. Okey. Okey. Okey, tapi yang itu Cikgu Mahathir, itu pada bahagian atas lah. Bahagian atas. Macam saya cakap tadi Sean, kalau silinder kita perlu ukur pada atas, okay, tengok kat sini, atas, tengah dan juga bawah. Untuk memastikan bentuk dia betul tirus. Okey. Okey. Banyak pada silinder ni jugalah kita ambil bahagian atas, bahagian tengah dan bahagian bawah. Okey. Sama juga cara tadi, kita akan gerakkan kiri dan kanan supaya kedudukan kosong. Yes. Okey. Bacaan tengah berapa Cikgu Mahathir? Sama juga. Sama juga. Bacaan tengah dan bacaan bawah adalah sama. Maknanya dia masih dalam keadaan yang baik. Yes, dia dalam keadaan yang baik. Okey, yang terakhir sekali kita akan ukur pada piston. Kalau Sean nak cuba ukur pada piston pun boleh. Okey, tapi cikgu kena tunjuk ajar cikgu. Okey, boleh Sean. Saya ukur dengan salah pula cikgu. Sean nak guna mana? Nak guna vernier caliper pun boleh. Sean nak gunakan micrometer pun boleh. Saya rasa saya akan cuba guna micrometer cikgu. Boleh. Pada permulaan tadi saya buat dengan salah cikgu. Baik saya betulkan kesilapan saya. Okey. Ni micrometer ni lah. Okey, yang ni micrometer ni ada buat zero setting. Sean pilihlah piston mana nak. Ada yang piston besar, ada piston kecil. Saya ambil yang piston kecil cikgu. Lagi ringan. Saya tak kuat sangat cikgu. Okay, dah lama dah tak pergi gym. Okey. Kita kecil kita ambil ni lah. Rasa tak muat ni. So yang ni saya ukur bagaimana cikgu? Okey, kita ukur bahagian bawah sini, tengah. Bahagian bawah. Okey, kalau lepas masuklah. Tak boleh. lepas masuk. Tak lepas masuk. Okey. Kita tengok yang ni. Lepas tak ni? Okey, lepas tu cikgu. Okey, saya cuba cikgu. Okey, boleh. Okey ya. Tapi mungkin cikgu kena tolong pegangkan yang ni. Saya pegangkan. Okey. Tak ada masalah, Sean. Okey, so saya pegang kat sini. Okey. Dekat bahagian atas sini cikgu. Belah tepi sini. Bahagian tengah ni lah. Bahagian tengah tu, Sean. Okey, pusing ke kanan untuk ketatkan. Kena pusing kat sini kan cikgu? Yang hujung. Pusing yang hujung tu, Sean. Okey, macam ni ya. Okey. Okey, dengar 1, 2, 3. Lepas tu kita lockkan dia. Lock lockkan dia. Okey. Lepas tu saya buka. Angkat keluar, tengok bacaan dia berapa. Bacaan dia saya tunjuk kepada kamera dulu. Mungkin adik-adik yang ada di rumah dapat teka sebelum saya. Bukan teka lah, tapi dapat baca dengan betul. Ini bukan untuk yang pasal benda ni kita tak boleh teka-teka ya, Betul. Kena ada bacaan yang tepat, yang G2. Okey. Okey, saya cuba baca ya, Boleh. Alamak, okey, 75 rasanya. 75. Okey, 75. Itu yang pertama, yang kedua bacaan ke bawah tu. 42, ya. Dan yang ketiga pula yang ke mana itu?
Sini Sean, saya akan Okey. saya akan tengok Okey. Sean Okey, ya cikgu. Okey, Baik, Sean. kita bagi Rasanya yang macam yang tak pro tepat tu, lah. Sean. Okey. Macam Bacaan besar tu. Sean yang pertama tadi 75 memang betul. Okey. betul, betul. Okey. Memang betul. Satu markah. Okey, bacaan kedua tadi, bacaan patut bahagian B tu kita kalau nampak sengatan yang bahagian B adalah 0.5, tak nampak. Oh, tak Mana nampak. tak nampak, kita tak ambil pengiraan dia. Oh, ya, okey. Okey. Sekarang ni bacaan yang ketiga ialah 43. Betul lah? Oh, tadi betul lah. Betul lah. Tapi yang 43 tu kena dapat dengan 0.0 sifar Tak ada. peluang sifar 1 ego. Terus saya tu ambil bacaan dia. Okey. 43.0. 43.0. Rasanya yang ini perlu didarab dengan 0.2. 0.02. Okey. Sebab yang ini 43 pada skala okey. dia, singkatan dia. Yang bacaan kedua ialah 0.43. 0.4. Sebenarnya 0.43 bukan 43 mm. 43 mm itu besar Sean. Kan? Besar. Kira 4.3 cm pula. So, Okey. kita dapat 0.43. 75.43. Okey, Sean dah tahu sebenarnya saiz piston ni adalah 75.43 saiz piston ni. Okey. Kalau kita gunakan angkut vernier pula ego, cara dia sama ke? Sama juga. Okey. Mungkin cikgu boleh tunjukkan ego? Okey, kalau ambil angkut vernier, kita gunakan angkut vernier, kita biasanya kita ukur juga. Okey. Dia sentiasa bila kita ukur piston ni, dia bahagian tengah lah ego. Bahagian tengah ni. Okey. Kita ukur bahagian ni. Ya. Dan kita ambil dia punya bacaan. Sebelum ambil bacaan supaya dia tak gerak, kita kena lockkan dia. Dia ada kunci di atas. Dia ada kekunci dia kat atas. Okey, nak ambil bacaan piston ni adalah di rahang bawah adalah untuk diameter luar. Okey. Ni diameter luar lah. Ya. Bukan kat sini. Ni adalah untuk diameter dalam. Okey. Jangan salah pula. Okey ego. Okey, dah ambil bacaan, kita tu baca. Okey, bacaan dia kat sini 71. 71. Itu skala utama. Itu pada skala utama. Skala utama. Okey. Nanti Syom boleh tengoklah. Okey. Saya akan bagi. 71 perpuluhan pada skala vernier ialah lebih kurang kat sini kita tengok 71.28. 71.28. Yes. Cikgu, mungkin cikgu boleh tunjukkan kepada kamera untuk mereka yang menonton di rumah ego. Okey. Okey, terima kasih cikgu. Okey. Ini cara penggunaan vernier caliper lah. Ya. Okey. Ada apa-apa yang kita nak tambah ke cikgu? Okey. Itulah bacaan yang terakhir kan cikgu? Itulah bacaan yang terakhir. Okey. Jom kita ke komponen yang seterusnya cikgu. Komponen seterusnya kita cuma ni je lah. Komponen seterusnya maknanya pengukuran tadi. Ya. Okey. Pengukuran tadi pada silinder yang ni adalah silinder yang kecil. Okey. Kalau pada silinder yang besar, besarlah dia punya alat pengukur dia. Alat pengukuran ni besar. Ya. Lagi besar enjin, lagi besarlah alat pengukuran ni. Dia tak sama. Macam contoh macam micrometer ni ada yang kecil. Yes. Ada yang kecil, ada yang besar macam cikgu tunjukkan tadi. Yang ni Yes, yang besar ni. Dia bergantung kepada apa yang kita perlu ukur. Yes, apa yang kita perlu ukur. Okey. Yang saya bawa ni adalah bahagian enjin bot yang kecil lah. Ya. Yang ni pun samalah. Kalau yang tu besar-besarlah dia. Tengok saiz piston pun berbeza. Syam boleh tengok di depan saiz piston pun tak sama. Ya. Berbeza-beza. Maknanya daripada enjin yang berbeza lah. Ya, pada enjin yang berbeza. Ya. Okey, baiklah cikgu. Sebelum kita masuk ke break ataupun sebelum kita rehat, saya nak tanya ya, apa kepentingan kejituan pengukuran yang kita nak tentukan ni, Ego? Okey, sebenarnya dalam pengukuran ni kejituan tu penting. Kerana apa? Ya. Contohlah kalau kita nak mengukur pada crankshaft tadi, Ya. tiba-tiba bila kita ambil bacaan, sama ada kita yang pertama tak buat zero setting, Ya. ataupun kita ambil bacaan, kita baca secara melulu ataupun main baca saja, tak tepat. So kita akan dapat bacaan yang salah lah. Bila bacaan tu salah, kita tak tahu komponen tu sama ada dia elok ataupun tidak elok. Okey. Jadi sebab itu pentingnya pengukuran yang jitu yang tepat. Ya. Supaya kita boleh tahu komponen itu dia masih elok ataupun tidak elok. Dan kita akan tahu sama dia elok ataupun tidak bergantung kepada Saiz tu lah tadi tu. punya saiz. Kita akan Maknanya ikut kepada dia ada spek. dia punya apa tu yang kadang-kadang boleh besar sikit 50% ataupun kecil sikit 5%. Biasanya peratusan kalau dia nak kita nak tahu dia tak elok tu dah 20% je Mas ya. Lebih kurang. Lebih daripada 20% tu kira dah tak boleh nak Dia komponen bergantung tak pada elok lah. spek enjin lah. Ya. Spek enjin yang kita buka buku spek enjin. Ya. Contoh spek enjin A ni mengatakan
bacaan dia minima, maksimum yang boleh dipakai terima, had yang boleh dipakai terima banyak ni. Kita kena ikutlah. Selebih pada tu dia tidak boleh diguna lagi. Kalau enjin yang besar, kalau macam enjin kecil ni, silinder bore ni kita boleh pergi hantar machine shop untuk di rebore. Untuk buat balik dia punya dia rebore balik. Kalau enjin yang saiz besar, kita perhati kat sini dia punya silinder liner boleh ditukar. Boleh Ini ditukar. Ini untuk enjin yang besar-besar lah. Untuk enjin yang macam ni kecil lah. Dia lagi besar pada yang ini ada sedia atas ni. Lagi besar saja. Silinder liner ni kalau kita buat ukuran lebih pada spek boleh ditukar. Boleh. Itu dia. Okey, selain daripada apa yang kita dah ukur tadi, yang macam engine block dengan crankshaft dan juga piston, apakah bahagian lain ataupun komponen lain daripada enjin yang biasanya kita ukur? Okey, selain pada 3 komponen yang orang cakap yang ni adalah bahagian part yang kritikal lah. Crankshaft, bore dengan piston tu adalah part kritikal lah. Seperti yang lain, contoh dia pada piston ring. Contoh dia ni ada piston ring. Ni piston ring. Yang ni piston ring ni pun kita kena buat ukuran juga. Bila kita masuk dalam silinder piston ring, dia akan rapat. Okey. Kita akan gunakan filler gauge tadi ni lah. Kita gunakan filler gauge, tengok dia punya celahan dia, berapa yang dibenarkan. Dia punya had lah. Had dia. Kalau had dia lebih daripada yang ditetapkan, bermakna piston ni akan lebih daripada had, berlakunya, kalau dalam istilah enjin dipanggil blow by. Kebucuran pada silinder semasa compression. Okey. Yang tu tak baguslah. Akan kehilangan kuasa pada enjin. Wah, hari ini memang saya banyak belajar lah cikgu untuk hari ini. Tetapi sebelum kita pergi dengan lebih mendalam lagi, apa kata kita berehat seketika dan kembali semula ke Mahir di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali semula ke Mahir di Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu Mazir dan Cikgu Izzat. Baiklah cikgu, sebelum kita pergi ke rumusan kita untuk pembelajaran kita pada hari ini, saya nak tanya cikgu, kenapa kita menggunakan enjin bot sebagai contoh kita pada ini dan bukan enjin mungkin kapal ataupun benda lain lah cikgu? Okey. Tujuan kami bawa enjin bot sebab saiz dia, yang pertama saiz dia adalah sederhana, kecil. Jadi kalau kita nak bawa saiz yang enjin yang besar-besar tu, contoh bot yang ataupun kapal, saiznya yang tingginya lebih kurang 10 kaki, 12 kaki, itu memang tak sesuai lah. Tinggi itu tu paling besar lah tu, itu kira paling besar lah. Ataupun enjin yang saiz penuh meja ni pun ada juga. Ada. Dia ada. Itu saiz-saiz antara saiz-saiz enjin pada bot lah. Okey, jadi nak memudahkan untuk tujuan kita pembelajaran hari ini, jadi kami bawa yang kecil ni supaya untuk basic, untuk asas kita boleh guna untuk enjin yang kecil. Sebab caranya lebih kurang je. Cuma beza pada bila enjin tu jadi besar, komponen peralatan pun akan jadi besar lah. Itu saja yang bezanya, Sean. Dan juga untuk alat pengukuran dia pun akan alat lagi pengukuran besar untuk yang kapal yang besar-besar pun dia lagi besar. Macam cikgu sebutkan tadi kan, yang enjin yang tingginya 10-12 kaki kan. Maknanya dia punya angkut vernier, dia punya micrometer pun besar macam besar, tu. Besar. Memang besar. Tapi biasanya dia tak guna 100% micrometer, dia akan guna juga yang macam tolok dial tadi tu. Dia akan guna needle tu, dia masukkan pada bore ke pada bahagian-bahagian yang mana tu. Contohnya dia akan lebih panjang lah. Ada contoh yang saya akan tunjuk. Inilah dia panggil tolok teleskopik. 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 Kita tekan, kita lock atas ni, dia buka. Ini paling kecil lah ni. Ini paling kecil. Kepada kamera itu. Ini paling kecilnya. Ini tolok teleskopik. Biasa kalau enjin besar, kita tak pakailah micrometer ataupun vernier caliper. Kita gunakan untuk mengukur bore, kita gunakan tolok teleskopik. Dia lagi besar. Okey. Tapi ini yang kecil lah. Yang ni yang kecil lah. Saya takkan saya nak bawa yang besar kan. Tak sesuai lah. Mana yang Cikgu Izzat cakap tadi, mungkin ada 10 kaki, 20 kaki. Itu adalah pada enjin bot mewah. Jangan cakap, bot mewah tu kapal. Bukan. Kapal tu bila yang lebih pada 100 kaki. Lebih pada 100 kaki dinamakan kapal. Bawah 100 kaki dinamakan bot. Itu je beza dia. Cakap, ini bot. Ini kapal ni. Kapal laju bukan. Dia punya klasifikasi lah. Klasifikasi dia. Ikut pada saiz. Pada saiz. Pada kalau yang pada dekat KV Pasir Gudang, pelajar-pelajar akan belajar pada enjin bot marine yang besar lah.
kita tengah akan belajar enjin bot marine yang besar-besar. Seperti 6 silinder, 4 silinder dan V engine. V engine juga? Yes. Wow. Seperti yang inilah itu. Seperti yang ni. Ni enjin blok V. Okey. Ada juga enjin kapal yang besar. Ya. Kalau enjin kapal besar tu rasanya ada setinggi 4 tingkat, 5 tingkat. Wow. Besar ni. Tu itu. Besar. Memang besar lah. Memang itu tak kapal muat lah besar-besar lah tu. Memang tak dapat bawa kan. Memang tak dapat Kalau bawa. Sean tengok crankshaft tu besar tu, kalau yang tingkat-tingkat ni enjin tu, panjang bilik ni pun mungkin ada. Wow, memang besar lah cikgu. Okey, baiklah cikgu, sebelum kita mengakhiri program kita pada hari ini, mungkin cikgu boleh terangkan kepada penonton kita yang ada di rumah apa yang kita dapat daripada pengajaran kita pada hari ini, cikgu. Okey, Sean dan juga Cikgu Mazir dan juga anak murid di rumah. So, hari ini kita nak tamatkan pembelajaran kita, iaitu tajuk pengukuran. Jadi, saya nak buat rumusan sedikit untuk pengukuran ni. Sebelum kita nak buat pengukuran, kita kena pastikan dululah komponen apa yang kita nak buat pengukuran tersebut. Kemudian kita perlu, sebelum nak buat pengukuran tu sebenarnya kita perlu tengok dahulu secara fizikal ataupun visual pada komponen-komponen tu. Kalau komponen tu nampak macam dah crack, dah pecah, dah bengkok, so tak perlulah kita nak buat pengukuran sebab kita dah tahu komponen tu memang dah rosak. Kita akan buat pengukuran pada komponen yang masih elok, yang kita nampak elok. Okey. Kemudian pastikan alat pengukuran tu betul dan tepat dan kita tahu cara nak menggunakannya seperti mana yang kami telah tunjukkan sebelum ni, dan pastikan alat-alat tu bersesuaianlah dengan apa yang komponen kita nak ukur tadi tu. Okey. Cikgu Mazir nak tambah apa-apa, cikgu? Saya berharaplah pada pelajar-pelajar di rumah dapat belajarlah apa yang saya dengan Cikgu Izzat tunjuk tadi. Boleh dipraktikkan. Dipraktikkan supaya benda ni kita jangan hari ni je belajar, besok dah lupa. Benda ni kena sentiasa ambil tahu. Dan bacaan-bacaan ni kalau lupa 2-3 bulan dah lupa cara nak baca, tak boleh. Take, orang cakap ambil nota, tulis macam mana cara nak membuat bacaan, nak mengira bacaan. Itulah paling penting. Okey. Okeylah cikgu, sebelum kita berakhir saya ada soalan yang terakhir, cikgu. Okey, boleh. Yang terakhir, apakah kesilapan yang biasanya dibuat oleh murid, cikgu, semasa membuat pengukuran? Mungkin cikgu boleh sebut 1 atau 2? Okey, biasanya buat pengukuran ni macam yang saya sebut tadi lah, kejituan ataupun ketepatan ataupun cara nak ambil bacaan tu. Contoh, kalau kita nak tengok micrometer, kalau sains pun mungkin belajar kot. Kita panggil parallax error ataupun error pada pandangan. Kalau dia tengok bacaan tu pada bawah mata dia ke, atas mata ke, itu mungkin tak akan dapat yang tepat lah. Betul? Sama paras dengan mata dia perlu sama paras dengan mata dia supaya bacaan tu tepat. Sebab dia kalau kita tengok skala dia pun kecil kan. Itulah antara yang biasanya lah yang silap. Okey, terima kasih cikgu, Cikgu Izzat dan juga Cikgu Mazir atas perkongsian ilmu cikgu pada hari ini, dan juga kepada mereka yang menonton di rumah, pastikan anda sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan bagi menangani penularan COVID-19, dan kita akan berjumpa lagi di episod yang seterusnya di Mahir di Didik TV KPM. Jumpa lagi. Bye. Thank you.